Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Uh, jadi saya minta maaf, sepatutnya pemberitahuan saya nak mulakan live pada 5.15 petang. Tapi ada hal tertentu jadi saya terlewat ya. Jadi saya minta maaf lah. Ya, okey. So live hari ini adalah ringkas dan saya nak berterus terang, nak berbincang berkenaan dengan satu usaha rahsia ya untuk mencetuskan PRU 15. Pada dasarnya anda mungkin berkata ini bukannya rahsia besar, semua orang tahu kluster mahkamah ingin PRU 15. Itu betul. Itu betul. Malah tidak lama selepas langkah Sheraton, saya mendedahkan bahawa tidak lama selepas langkah Sheraton, saya mendedahkan bahawa sebenarnya kluster mahkamah ingin mencetuskan pilihan raya umum dalam 3 fasa. Fasa pertama iaitu yang saya dedahkan sebelum langkah Sheraton, iaitu mereka ingin tumbangkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Kemudian fasa kedua, mereka akan cari pasal dengan Perdana Menteri daripada PPBM. Pada masa itu saya tak tahulah ada Perikatan Nasional. Mereka akan cari pasal dan kemudian mereka akan cuba gulingkan Perdana Menteri dari PPBM dan meletakkan Perdana Menteri dari UMNO. Dan dalam fasa ketiga, salah satu daripada dua akan berlaku, iaitu sama ada mereka akan gulingkan Perdana Menteri diorang sendiri dan kemudian lantik seorang lagi Perdana Menteri daripada UMNO juga yang akan menurut kehendak kluster mahkamah, ataupun mereka akan meyakinkan Perdana Menteri yang mereka pilih untuk membubar Parlimen. Jadi kita lihat ketiga-tiga fasa ni yang sudah didedahkan. Anda boleh periksa ya, anda boleh periksa di video-video yang telah saya buat di sekitar sebelum dan selepas langkah Sheraton. Jangan sekadar percaya apa yang saya kata, anda boleh rujuk, memang saya ada sebut. Jadi nampaknya ketiga-tiga fasa ni sebiji dengan apa yang saya kata. Dan sekarang saya difahamkan kluster mahkamah sedang membuat satu percaturan rahsia. Ya, kita tahu apa sekarang ni, apa yang saya beritahu tu saya rasa satu negara dah tahu. Kluster mahkamah ingin pilihan raya awal. Tetapi apa yang mungkin ramai tak tahu ialah dari sudah lama ya, satu senarai kemungkinan calon-calon dalam PRU 15 atau satu senarai kecemasan ya, calon-calon dalam PRU 15 sudah pun disediakan ya, sebab andai kata ya PRU mengejut, jadi nama senarai ini sudah disediakan. Dan sekian lama selepas PRU 14, geng-geng kluster mahkamah ni banyak ada berdamping dengan NGO-NGO tertentu dan juga telah mewujudkan NGO-NGO yang tidak rasmi. Ada banyak anda lihat di dalam media sosial nama NGO macam-macam ya. Ada yang terlibat masa ICERT, ada yang terlibat masa isu statut Rom dan sebagainya kan. Nama hebat, dahsyat-dahsyat, tapi sebenarnya semua tak berdaftar ya. Dia hero di dalam WhatsApp dan sebagainya. Jadi ketua-ketua NGO ni sebenarnya semuanya akan menjadi, ataupun banyaknya akan dipertimbangkan sebagai calon ya. Dan pertubuhan-pertubuhan tertentu yang berkait dengan kluster mahkamah, sama ada secara langsung atau tidak langsung, semuanya ada dipertimbangkan ya, di peringkat negeri dan persekutuan. Jadi ada, kesimpulannya ada satu senarai kecemasan, dan bila-bila masa mereka setuju untuk adakan PRU. Jadi sebenarnya apa yang meyakinkan UMNO untuk adakan PRU ya, bukannya kemenangan BN. Sebab BN tahu apa yang saya cerita benar. Itu yang saya cabar anda. Anda pergi cabar Najib untuk sangkal analisis saya.
Analisis yang saya buat pada malam keputusan PRN dibuat, saya buat analisis bersama Muhammad Hanif Khatiri Abdullah, dan kemudian keesokan harinya saya buat satu lagi analisis lanjut, ya, sendiri. Dan memang jelas, ya, Melaka dengan Johor konsisten. Ramai tidak keluar mengundi, dan Johor memang paling ramai tidak keluar mengundi. Itu pun peratusan undi popular BN hampir tidak berubah. Sepatutnya bila terlalu ramai tidak keluar mengundi, peratusan keluar mengundi rendah, peratus undi popular BN meningkat mendadak. Ini tak. Jadi kita tahu bahawa jika peratus yang keluar mengundi pada PRU 15 tinggi, peratus undi popular BN akan jatuh mendadak. Jadi BN tahu populariti dia orang sebenarnya bukan meningkat, menurun. Ya, kalau di PRU ramai keluar mengundi, ia boleh jadi masalah kepada BN. Tetapi apa yang BN belajar daripada PRN ini adalah rakyat cari political stability. Disebabkan di belah alternatif tidak ada satu gabungan politik yang boleh meyakinkan rakyat bahawa kami lain daripada Pakatan Harapan, kami adalah satu gabungan yang harmoni dan boleh menjamin kestabilan, maka mungkin ramai tidak akan keluar mengundi pada PRU 15. Itu satu yang BN dapati. Jadi BN yakin nak masuk pilihan raya, kerana walaupun teruk mana undi popular BN, tapi jika tidak ada gabungan alternatif yang boleh meyakinkan rakyat bahawa mereka boleh membawa kestabilan, ramai tidak akan keluar undi dan BN akan menang. So itu satu yang membawa keyakinan. Dan yang kedua, kluster mahkamah adakan perbincangan-perbincangan sesama mereka bahawa PRN Johor membuktikan bahawa belum ada lagi satu kesepakatan antara parti-parti alternatif ini. Jadi mereka sekarang hendakkan PRU segera, kalau boleh parlimen bubar seawal bulan April, kalau bukan April seawal bulan Mei, supaya parti-parti alternatif tidak ada masa atau peluang untuk membentuk satu gabungan atau jajaran politik baru alternatif. Tidak ada masa, tidak ada peluang untuk bentuk satu blok ketiga atau blok kuasa ketiga. Jadi PRN Johor secara tidak langsung, parti-parti alternatif telah menonjolkan kepada Barisan Nasional, kami tidak ada blok ketiga, kami tidak ada blok kuasa ketiga, kami tidak ada alternatif, gabungan alternatif. Bila rakyat lihat, rakyat ramai tak nak keluar mengundi, dan pengundi atas pagar yang keluar mengundi terpaksa undi BN. Jadi atas dasar itu, kluster mahkamah sedang menekan untuk diadakan PRU awal atau secepat mungkin. Dan sekarang mereka sedang menunggu PAU. Dan ini pun saya dah dedahkan pada bulan Disember tahun lalu, di mana saya kata di dalam PAU ini, satu perkara yang akan dibincangkan adalah perlunya PRU awal, dan Zahid akan cuba mendapatkan mandat daripada perwakilan bahawa untuk menetapkan bila harus parlimen dibubarkan. Dan bila dia dapat mandat itu, ianya mengatasi MKT. Sebab MKT dengan PAU adalah platform keputusan muktamad yang tidak boleh ditandingi oleh MKT. Jadi dengan menggunakan mandat itu, Zahid akan menekan Ismail Sabri untuk mengadakan untuk membubar parlimen pada tarikh atau bulan berdasarkan mandat yang diberikan oleh perwakilan. Dan boleh Ismail Sabri tolak? Boleh. Kerana parti tidak boleh paksa Perdana Menteri. Dari sudut perlembagaan, Perdana Menteri adalah dipilih atas dilantik atas kapasiti dia sebagai ahli parlimen. Di dalam babak-babak kabinet, Perdana Menteri, kerajaan dan sebagainya dalam perlembagaan persekutuan, dia buta parti. Jadi parti boleh tekan Ismail Sabri, tapi Ismail Sabri boleh tolak. Sebab di sudut pentadbiran negara, Ismail Sabri adalah watak utama, bukannya Zaid Hamidi. Zaid Hamidi is nobody. Ismail Sabri boleh tolak, boleh kata to Zaid Hamidi, you go to hell, I'm not going to bubar parlimen. Boleh. Tetapi Zaid Hamidi lepas tu boleh sebagai presiden parti menggunakan mandat dari PAU tu, dia boleh pecat Ismail Sabri. Walaupun dia pecat Ismail Sabri dari UMNO, Ismail Sabri tetap MP dan dia tetap Perdana Menteri. Jadi dari satu sudut, Ismail Sabri lebih berkuasa. Tetapi saya dah jelaskan, Anwar juga nak pilihan raya awal.
Anwar nak pilihan raya awal sebab kalau pilihan raya berlaku umum berlaku lepas pemilihan UMNO dan andai kata Zahid tercicir ya atau dikalahkan oleh Ismail Sabri, sukar tak saya tahu, tapi andai kata, maka mustahil bagi Pakatan Harapan untuk bekerjasama dengan BN. Ya. Dan jika Pakatan Harapan tidak bekerjasama dengan BN lepas PRU, harapan Anwar untuk jadi Perdana Menteri akan musnah sama sekali. Jadi Anwar pun nak pilihan raya awal, dan dia tahu BN pun tak nak ambil risiko. BN takut andai kata dia tak menang pilihan raya, jadi mungkin dia kena bekerjasama dengan PH untuk bentuk kerajaan. Dan PH dan kluster mahkamah, Kem Anwar dan kluster mahkamah ada persetujuan bahawa mereka mungkin boleh bekerjasama selepas PRU 15 andai kata BN atau PH tak bentuk kerajaan. Jadi mereka kerjasama untuk cuba bentuk kerajaan dengan perjanjian bahawa jika PH dapat lebih banyak kerusi, PH yang tetapkan siapa jadi Perdana Menteri. Kalau BN dapat lebih banyak kerusi, BN lah yang tetapkan siapa jadi Perdana Menteri. Kemudian belah DAP pula, Guan Eng semestinya dia ingin, kami Syaki juga ingin pilihan raya awal sebab dia pun ada kes mahkamah. Saya difahamkan yang Anthony Lok, apabila Anthony Lok mencadangkan MOU dilanjutkan secara senyap, Lim Guan Eng, Lim Kit Siang tak setuju. Itu yang saya difahamkan lah, betul atau tidak saya tak tahu, tetapi logik. Lim Guan Eng pun nak, kalau saya Lim Guan Eng, saya pun nak pilihan raya awal. Kemudian Najib dan Zahid memang nak pilihan raya awal. Jadi kalau kita lihat dari sudut itu, andai kata kluster mahkamah menarik sokongan terhadap Ismail Sabri, saya memang, dan berdasarkan sumber-sumber memang nampak yang PH juga akan tarik sokongan. Ini bermakna jangka hayat PM ni bukannya ada dalam tangan PM sendiri. Ianya ada dalam tangan, ada dalam genggaman Najib, Zahid dan Anwar. Jadi PM sebenarnya dia tak boleh buat apa-apa untuk halang pilihan raya umum atau pembubaran parlimen. Cuma apa yang saya boleh katakan, andai kata pembubaran parlimen terpaksa dilakukan, maka yang di-Pertuan Agong boleh bubarkan parlimen, tetapi selepas itu yang di-Pertuan Agong tidak semestinya membenarkan PRU. Yang di-Pertuan Agong boleh isytiharkan mageran. Itu satu kemungkinan lah. Sama ada akan berlaku atau tidak, itu saya tak mungkin tahulah. So ini yang sedang berlaku. Ya, kluster mahkamah sedang merancang secara rahsia untuk adakan pembubaran parlimen selepas PAU, ya, secepat mungkin, kerana mereka tahu PRN Johor telah menonjolkan bahawa tidak ada satu blok alternatif yang mampu meyakinkan rakyat bahawa mereka boleh bawa kestabilan, dan selagi itu berlaku, terlalu ramai tidak akan keluar undi, ya, dan apabila itu berlaku, kemungkinan BN menang akan meningkat, dan mereka tidak ingin beri masa kepada parti-parti alternatif untuk membentuk jajaran baru, untuk membentuk gabungan baru dan sebagainya. So itulah yang sedang berlaku. Jika berjaya rancangan kluster mahkamah ini, bersedialah kita semua untuk kemungkinan pilihan raya umum ke-15. So itu penjelasan saya, pencerahan saya. Jadi jika anda ada soalan, anda mula bertanya dari sekarang. Jadi saya Man, salam handsome. Terima kasih. Saya dah beransur pulih, suara pun saya rasa dah separuh okey dah. Dan saya dah uji dengan test kit sendiri sebanyak 5 kali dalam 9 hari. Terkini hari ini pun negatif. So ini bukannya COVID. Ini sebenarnya setiap tahun pada awal tahun saya kena. Sebab lazimnya bila berlaku perubahan cuaca yang terlalu mendadak, saya jadi mangsa. Okey. Dan juga tak cukup tidur lah, stres dan sebagainya. Stres berlebihan, akhirnya dia akan memangsakan anda. Dia akan memangsakan anda. Jangka pendek, apa yang berlaku kepada saya itu jangka pendek. Jangka panjang, dia boleh mengurangkan hayat anda. Okey. Assalamualaikum, salam pejuang. Saya pengundi dari Johor. Buang masa jika pilihan raya ADUN dan Parlimen tidak serentak masa. Kena ambil cuti lagi jika PRU diadakan tahun ini. Dan saya juga difahamkan
andai kata PRU diadakan dalam masa terdekat, ada juga negeri-negeri tertentu yang dikuasai oleh BN, sama ada secara langsung atau tidak langsung, sudah bertekad untuk tidak bubar Dewan Undangan Negeri masing-masing. Maknanya lepas PRU, mereka masih nak buat PRN. Mereka ni dah bertekad nak kawal semua negeri, dengan mengharapkan tidak ada blok alternatif yang muncul yang boleh memberi penampilan yang meyakinkan. Dan disebabkan itu rakyat meluat dan kurang keluar mengundi. Dengan tu mereka nak rampas semua. Mereka ada cita-cita itu. Andy Liu, betul, kebanyakan penyokong penyamun ni orang yang lembab dan tak pandai berfikir. MSA, sokongan kepada BN sebenarnya tak kuat. Kalau pembangkang dapat bersatu, BN dapat tumbang. Tapi bila kau kata pembangkang dapat bersatu, saya rasa saya lebih spesifik kepada parti-parti alternatif. Pembangkang ni banyak ditolak rakyat, especially PKR. Selagi ada makhluk yang bernama Anwar Ibrahim tu, saya rasa tolak tepi lah PH ni. Tak payahlah. Tak payah. Tapi pada masa yang sama, yang alternatif kadang-kadang dah terima hakikat lah. Mereka dah menunjukkan ketidakmampuan untuk membelakangkan ego dan membentuk satu resolusi dan sebagainya, macam-macam lah. So benda ni dah ditonjolkan di PRN Johor. Ni pun masalah juga. Abu Halim Yaakob, PRU 15, SPR dan KP pendaftaran pertubuhan perlu buat pemeriksaan satu persatu semua. Ya, betul. Betul. Sabia Rafa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan RJR NGO ditubuhkan sebagai wakil kerajaan kebanyakannya. Bukan. Yang saya maksudkan ni ada banyak yang sebenarnya tak berdaftar. Mereka akan war-warkan mereka NGO, sebenarnya mereka bukan NGO. So banyak. So saya tak berniat nak pelekeh mereka atau namakan mana-mana, tapi banyak. Tiba-tiba anda akan lihat ada orang-orang dari situ akan muncul sebagai calon. Okay. Khalid Al-Walid, pejuang plus warisan plus PPBM plus DAP plus amanah plus muda. Well, you can form that, but there is something missing. There needs to be a wow factor. Let's put it this way lah. Tuan RJR, please reply. Actually, I did reply you, Zailah. I'm not sure whether you received the reply. Tak apa, saya reply lagi sekali. Okay, but I did reply you. Salbia Rafa, okay juga. Muhammad Abdul Ghafur, salam Tuan RJ. Semalam Tuan ada sebut tentang gabungan alternatif. Bayangan Tuan yang agak ekstrim, boleh kongsi ke gabungan alternatif Tuan RJ tersebut? Tak payahlah. Terima kasih Abdul Ghafur, tak payahlah. Ini mungkin I don't want to step on anyone's toes. Saya nak beralih daripada, saya dah kata saya nak berhenti lah strategi semua ni. Saya nak jadi pemerhati. Okay, I dah pening dan tak minat lagi lah. Saya nak jadi pemerhati. Okay, so tak payahlah. Let the experts or whatever decide and hash it out and brainstorm and whatever and find a solution. Bahari Disa, sekiranya PRU diadakan, peratus tetap rendah sebab rakyat dah bosan dengan ahli-ahli politik. Bukan bosan dengan ahli-ahli politik, mereka tak lihat satu gabungan yang rakyat memang tercari-cari alternatif. Itu kita tahu. Keputusan PRN jelas menunjukkan benda tu. Tapi bila mereka lihat ada BN ni formula dia kita tahu. UMNO, MCA, MIC, takkan gaduh. Oh, stabil.
bila kita lihat di Pakatan PKR Amanah DAP, kita tahu mereka ni pentaksub Anwar, tak akan pecah. Kemudian mereka lihat PN, tapi disebabkan mereka rakyat tolak Anwar, sebab itu PH tak dapat lah. Tapi mereka lihat PN, PPBM PAS gerakan, ini dah nampak stabil. Okay, so at least PPBM got it right and PAS got it right. Dari sudut mereka sentiasa memuji-muji antara satu sama lain, konsisten menunjukkan tidak ada sebarang percakaran antara mereka dan mereka tidak akan khianati satu sama lain. Itu they got it right. So mereka telah menampilkan satu aura kestabilan. Tapi penyokong mereka kurang lah, itu kita nampak. Tapi ada juga menang lah, okay, sebab ada faktor kestabilan. Jadi PRN menunjukkan rakyat tercari-cari kestabilan. Tapi bila lihat alternatif, rakyat keliru. Okay, mereka penyokong ramai, tapi parti yang pernah berdamping, Syed Saddiq yang pernah berdamping dengan Tun, tiba-tiba nampak macam khianat dan pergi ke PH. Kemudian penyokong tidak diberi penjelasan apa, so, semua orang keliru. Takkan dalam tempoh PRU 14 sampai sekarang begini dah jadinya kan. Kemudian warisan dengan ni, orang keliru. Syafiq Abdal dia keluar kenyataan baru-baru ni, dia kata dia cuba menjadi orang tengah. Itu dalaman tu awak boleh cerita sekarang, tapi luaran mesej yang diberi dalam media kepada rakyat itu telah mengelirukan rakyat. Sekejap dengan setuju nak Anwar, sekejap mendukung perjuangan tu. Jadi banyak mesej mengelirukan telah diberi oleh warisan dan sebagainya. Jadi bila orang lihat semua ni, orang rasa boleh tak, adakah orang ini kalau kita pilih mempunyai kemampuan untuk bentuk satu gabungan yang boleh membawa kestabilan? Sebab ini dah jadi pertandingan gabungan lawan gabungan. So ada tak gabungan cukup? Lepas tu orang bukan Melayu nak duduk mana? Mesti ada tempat nak duduk. Tapi warisan bukannya dengan ni, macam-macam persoalan. Bila dah timbul macam-macam persoalan dalam suasana rakyat, ya, PRN dah menunjukkan rakyat mengutamakan kestabilan dulu, yang lain kemudian. Jadi di situ rakyat tak mahu keluar mengundi. Dia sayang tapi dia tak mahu keluar mengundi. Dan yang keluar mengundi, yang duduk atas pagar tu, dia beralih ke BN, utamaan BN, nombor 2 PH, nombor 3 PN. So itu yang berlaku, itu yang saya lihat, ya. Zamri Osnin, adakah boleh masuk rekod dunia Malaysia paling banyak buat pilihan raya? Saya tak tahu, tetapi kalau UMNO nak buat satu minuman baru, macam ketum yang boleh menghayalkan, ya, bolehlah namanya UMNO pilihan raya. So because why? Dia orang memang mabuk pilihan raya. So boleh buat minuman lah. Bukan minuman keras, tapi ala-ala ketum ke apa, boleh buat orang happy kan. Minum tu nak pilihan raya, minum nak pilihan raya. Sebab memang aku lihat UMNO ni mabuk pilihan raya. Tuan elaborate sikit lah pasal hakim dan rayuan yang ditolak. Okay, itu kita cerita video lain. Sebab saya dapati bila kita bincang terlalu dalam satu topik, too many topik, pendengar pun kadang-kadang jadi keliru dan letih, they lose focus. Okay, but we will. Saya kurang sihat lama lah, dan alhamdulillah dah okey, suara pun dah beransur pulih, tapi kebelakangan ni analisis saya amat berkurang lah, ya. Abu Ali Karim, Tun M has lost the wow factor. Okay, that is Ali Karim, not to insult you, not to ni, I respect your view, but that is bullshit. Tun M has got a extreme following. Okay, the problem was not Tun M. Okay, the problem was something else, party related, and the failure for a consolidated third force block or alternative block or third block or the alternative to PH, whatever you want to call it, to materialize and convince people that we can bring stability.
It's nothing to do with Tun M or the lack of wow factor. Okay, so that is not true, absolutely not true. But I do agree that there has to be a new wow factor at PRU 15. Maliki Mikhail, if all public come out in full force, can BN be defeated in PRU? PRN Johor and PRN Melaka combined shows you that if the alternative does not make a change, or the turnout in PRU may also be low. So there is no question of if there, it may also be low. So that's one thing BN has realized, and they want the PRU fast, and they also do not want to give time to the alternatives to make deals. That's what's going to happen. Amri Ismail, Mageran, adakah ia perlu ketika ini untuk redakan politik kini? Ya. Saya lebih sokong Mageran berbanding pilihan PRU. Ya. Jadi Ismail Sabri nak nasihatkan Agong untuk bubar parlimen, bubarlah. Tapi lepas bubar, Agong akan miliki kuasa mutlak. Dan lepas itu harap-harap ada Mageran lah. Tapi itu sekadar harapan je lah. Okey, saya terus ke bawah. Khalifah Din, UMNO berpecah kepada 5 grup. Apa pendapat RJ tentang kemunculan Hishamuddin? Siapa-siapa dalam grup Hishamuddin? Ya, ada grup Hishamuddin, ada grup Najib pun ada, even Najib and Zaid pun ada grup Najib, ada grup Zaid, ada pun grup Ismail Sabri pun ada, walaupun kecil. Tak ada satu lagi grup yang saya enggan cerita buat masa ni. So ada 5 grup dalam UMNO, bagaikan 5 kuda tarik satu kereta, masing-masing pergi arah berlainan. Okey. Zailah Mahirul, if you ask me, Anwar and his supporters yang rosakkan everything. Without Tun, he failed miserably. Yes. Khalid Al-Walid, saya harap DAP dan Amanah akan tinggalkan PKR dan bergabung dengan Pejuang Warisan Muda. Tak tahulah DAP dan Amanah ni, I tak tahulah. I dah lama dah putus asa dengan kedua-dua grup ni. Mak Sabu macam tak ada tulang belakang. Cakap masa ceramah hebat, tulang belakang nampak macam tak ada lah. Macam seolah-olah DAP yang kena putuskan apa yang nampak seolah-olah lah. Saya bukan kata ini kebenaran. So tak tahulah. Itu penampilan. Saya hanya boleh cerita dari sudut penampilan. Itu penampilan dia lah. So itulah yang menyebabkan PH sebenarnya dia bunuh diri sendiri. Anwar, dia bunuh parti dia sendiri. Dan Anwar jangan juga terlalu percaya kat Zahid. Last sekali, Anwar tidak akan jadi Perdana Menteri. Inilah Anwar sakit. Dia tak sedar. Dia sakit. Dia orang sakit. Dia sakit sini. Dia tak sedar. Dia takkan jadi Perdana Menteri. MSA, selagi Anwar jadi ketua pembangkang, BN ada kelebihan Sabah dan Sarawak, mesti 100% tolak Anwar. Semua tolak Anwar. Cuma Anwar tak tolak Anwar. Semua tolak Anwar. Cuma Anwar belum tolak Anwar. Kemudian Mat Sabu, Lim Guan Eng, Lim Kit Siang, entah pasal apa, bila berdepan dengan Anwar terus memondan. Itulah. Okey. Baik. Sekian sajalah, kita jangan panjangkan setiap live. So sehingga kita berjumpa di lain masa ya. Jangan lupa sebentar lagi saya akan letak link kepada saluran Telegram berkaitan dan rujuk live saya semalam di YouTube Regi JC Ritaudin. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.